Sedangkan ilmu tu, bila kita mapankan, kita boleh dapat keuntungan lebih daripada itu. Ialah macam kakak menjaga ilmu masakan barat, buat kedai western food di sini, banyak untungnya, lebih daripada 200 itu tak ada apa lah. Kan? Bila kita kenal balik, Allah, 200 tak ada apa, kita dapat untung berlipat kali ganda. Tetapi orang yang mengajar ilmu masakan, orang chef tu, memang dia kena buat macam tu. Sebab itulah mata pencarian dia. Nampak. Tetapi dia ada beza. Kalau ilmu keduniaan, ilmu duniawi, berbeza dengan ilmu ukhrawi, ilmu agama, dia lain. Ilmu pada saya lah, sebab Ustaz Kazim pendapatnya lain sikit. Pada saya, ilmu duniawi boleh dikenakan syarat. Boleh dikenakan syarat. Mana kalau nak mengaji, awak kena bayar saya. Ni siapa nak masuk kelas masakan saya ni, ya, kelas penyediaan makanan ni, saya kenakan seorang peserta, setiap seorang peserta khusus tu RM200. Sebab ialah buat grand kampau hotel, nak kena bayar hotel berapa? Tak, dia punya dewan seminar tu, kan? Lepas tu takkan buat seminar macam tu je, tak ada jamuan, tak ada minum pagi ke makan tengah hari ke. Kalau dia buat satu hari difokuskan daripada pagi sampai tengah petang, berapa kali makan tak sebenarnya? Pukul 10.30, pukul tengah hari, petang ni, itu semua duit. Sebab kalau buat khusus semata macam tu je, bayar RM2 khusus semata, nanti tak mengata lah, apa ni buat khusus makan, tak ada apa, tak ada makan sendiri. Memang keteragah duit pengeja bumi yang khusus ni. Nampak? Itu semua dia ambil kira tu. Semua tu dia ambil kira. Tetapi bila sebut ilmu agama, dia berbeza. Macam kita sendiri berceramah tu, bila orang tanya, orang mesti tanya, Ustaz, kalau kita Ustaz panggil ceramah, Ustaz minta berapa? Saya jadi pelik. Saya minta berapa? Saya tanya balik, selalu masjid bagi berapa? Selalu masjid bagi berapa? Kami tengoklah Ustaz, macam mana, jauh ke, dekat ke, macam mana. Saya dah boleh, saya elok kita serah pada pihak masjid lah. Saya serah pada masjid tu, pulang waktu kita bagi, saya tak ada Ustaz lah. Dia jangan letak harga. Bila letak harga, kemungkinan keikhlasan itu sudah hilang. Dia lain, ilmu dunia dengan ilmu akhirat lain. Ada beza. Walaupun ulama mengatakan harus orang yang mengajar ilmu agama, mengajar Quran dan sebagainya, mengambil upah daripada penuntut-penuntutnya. Dan hadis Nabi pernah disebut. Tetapi soal meletakkan harga itu, lain. Kalau macam mengaji Quran, berapa ni Ustaz? Saya kira purata macam inilah, 1 bulan RM20. Boleh? Kalau nak letak harga, kena berbincang dengan pelajar-pelajar. Cakap mengaji Quran sampai 10 ni kan, kena bincanglah dengan Ustaz-Ustazah tu. Macam mana? Macam mana Ustazah? Bulan. Kalau saya kata 50 boleh? 50 mahal sangat Ustazah. 30 boleh? 30. Berapa orang? Kita nak mengaji ni 30 orang. Okay, boleh lah. 900. Okey dah tu, mengajar satu dapat 900 sebulan. Dia mengajar kapal dah berapa dah? Guru takmir lagi dah berapa dah? Mengajar masak-masak dah berapa dah? Jadi di situ kita faham ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, ilmu dunia dan ilmu akhirat berbeza. Sebab itu bila pakai motivasi letak harga, orang tak kata. Datuk menjaga pasal tak bayar RM5,000. Tak ada siapa pun mengungkit. Sebab orang faham ini ilmu dunia. Tapi bila ilmu akhirat, kalau penceramah itu letak harga, orang akan mengata pasal ini ilmu agama. Tak ni jual agama.
Tapi yang tak sedap, ada ustaz menggunakan hujah begini. Cerita Nurhaliza sampai 185,000 boleh, kenapa? Dan kita ustaz tak boleh. Ini tak kena pakai. Sebab ilmu agama ialah ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Bukan di sini saja manfaatnya, sampai ke akhirat esok. Ayat ni lah ilmu man allamahu wa nashrah. Ilmu dunia, manfaatnya di dunia saja. Dia tak sampai ke akhirat. Tetapi orang yang mengajar dan orang yang menyebarkan ilmu itu tetap juga mendapat labanya, mendapat keuntungannya. Dapat di dunia pun dia, dapat di akhirat pun dia. Tapi orang yang ilmu, macam ilmu masakan, boleh bawa ke akhirat. Esok di akhirat esok kita pun masak juga, Ustaz. Kita pun masak juga. Tak ada. Takat di dunia ini sahaja. Tapi ilmu agama, manfaatnya sampai ke akhirat. Pahala dapat. Macam yang buat ilmu, yang buat kelas masakan kena, yang menimpah, yang bagi kenakan yuran sampai RM2, RM3. Pahala dia. Ada pahala. Ya, selagi ilmu masakan itu diguna, Chef Lee tu, selagi ilmu masakan itu diguna oleh orang, selagi itulah pahala akan sampai kepada dia, walaupun dia dah tak ada. Satu masa tu dia dah meninggal esok. Kepakai ilmu dia, macam Chef Wan lah, Chef Wan, Chef Lee, siapa lagi? Ada banyak chef-chef lah. Kan? Yang tak ada chef ustaz sini kan. Ustaz sini bukan tukang masak. Ustaz dah ustaz tukang masak pula. Tukang makan memang dia. Tukang makan paling tidak pun tukang rasa. Itu je lah. Okay. Baik. Kemudian awalan dan solehan tarakah, atau anak soleh yang ditinggalkan. Ini kita faham tak? Ya, anak soleh kalau ditinggalkan dia jadi amal jariah untuk kita. Sebab dia doakan kita, Quran dia baca, dia hadiahkan kepada kita pahala. Kan? Diingat kita. Macam ada sahabat saya, dia masukkan RM20 sebulan dalam tabung sekolah agama. Ya, duit tu dia masukkan, tapi dia kata pahala ni aku hadiahkan kepada arwah bapa. Inilah. Cuma kalau anak tu tak soleh, anak tu tak faham tentang agama, anak tu tidak tidak berperangai elok, mak rempit dan sebagainya, ada diingatkan sama ayah dia, tak tinggal dia, lepas tu dia rempit balik. Jadi tak ada manfaat anak yang tidak soleh. Anak soleh akan jadi amal jariah untuk kita. Kemudian mushafan warakah, atau Al-Quran yang diwarisinya. Sama ada kita beli Quran, wakafkan ke masjid, ke surau, ataupun Al-Quran yang dalam bentuk macam kita kata bacaan untuk arwah-arwah. Itu pun merupakan amal jariah. Atau masjid dan banahu, ataupun masjid yang dibina. Yang ni saya nak highlight kan. Masjid yang dibina itu juga merupakan amal jariah. Amal jariah akak-akak mencarut dalam pembinaan surau ni. Selagi mana surau ni digunakan, pahala akan sampai kepada akak-akak, walaupun dah tak ada tu. Sampai. Kalau ustaz sederma RM1, ustaz, RM1 pun Allah kira. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau masjid tu buat lain, tak ada lagi. Itu lain. Itu masjid. Tapi dalam praktis saya dalam amalan, dalam praktikal ni, jarang masjid ni dirobohkan. Selalunya dibuat masjid yang baru. Selalunya itu. Melainkan masjid yang menggunakan dana kerajaan, itu memang ada hak kerajaan merobohkan. Contohnya yang paling ketara, kalau kita perhati di sebelah kita ni, Masjid Jami' Batu Rajab. Itu masjid yang dibina oleh menggunakan duit kerajaan. Jadi kerajaan utusan roboh baru. Tak ada masalah, sebab dia ni dibina menggunakan dana kerajaan. Tapi kalau macam kita ni, takkan
walaupun kata esok, katalah contoh-contoh beberapa tahun nanti akan datang, akan ada tapak baru Masjid Jami' Seri Bidor. Contoh, surau ni boleh guna lagi, takkan nak bubuh surau ni. Surau ni kita boleh guna, boleh jadikan madrasah, sekolah agama. Boleh. Kan? Takkan kerana beda masjid baru, masjid surau lama kita ni dirobohkan. Tak mungkin. Dah sampai dah ni legally time dah ni, masa kecederaan. Takkan dia tak jadi. Tak jadi kan? Ya? Kalau kita boleh perhatian kat masjid, tapi orang tak dibaca kan sebab jangan tak surau. Ya. Baca pun tak tahu juga. Sama. Sebab nawaitu kita tu, kita mewakafkan Quran ini untuk kemudahan masjid. Sama ada orang pakai tak pakai itu cerita lain. Tapi kita dah wakafkan siap-siap dah. Mana pahala akan ada yang susah hati kakak hati betul. Ada, mesti adanya. Kan? Akan ada. Surat Yasin ada. Kalau akak rasa tak berapa derma Quran kan kok berapa kerat yang baca. Kalau surat Yasin, ada pun surat Yasin. Surat Yasin tentu malah jemaat orang akan pakai, orang akan bunyi. Ya. Tapi Quran mesti ada. Mesti ada kat jaga-jaga hati lah. Quran mesti ada. Bulan Ramadan, apa orang akan pakai untuk baca tadarus? Orang akan pakai. Kita derma je. Tapi kita jangan fikirkan untuk berderma, untuk dibuka apa kegunaan masjid ni sekadar Quran saja. Macam-macam benda, telekung boleh. Lagi mana dia pakai telekung? Kenapa pandai berita? Telekung boleh, kain batik boleh. Apa lagi? Pinggan mangkuk, ayo. Pinggan mangkuk. Langsir. Lagi apa? Ikat apa? Kasut, ini siapa? Tumpah. Segala apa yang kita wakafkan untuk rumah Allah, itu adalah sedekah jariah. Tapi hadis ini mana ni memperincikan je lagi. Itu dia. Tapi kalau kita boleh pakai yang tadi tu, yang sedekah jariah, boleh. Segala apa yang kita wakafkan untuk rumah Allah, itu adalah sedekah jariah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian au baitan libni sabili banahu, rumah untuk ibu sabil yang kita dia develop. Kita buat homestay. Kita ada tanah 5 ekar di kampung, kita buat homestay. Kita kenakan bayaran untuk memenuhi kos pengurusan homestay ni. Dapat pahala. Lagi mana orang minat homestay itu, dapat pahala juga. Sebab homestay ni baitan libni sabil mana? Baitan libni sabil, rumah untuk orang yang nak meninggal, rumah persinggahan namanya. Homestay. Kita kenakan bayaran untuk mengcover kos. Memanglah api air kita kena bayar. Rosak-rosak apa-apa kita kena bayar. Kita kena tanggung. Kan? Ya. Kita buat homestay tu bukan pakai helio yang menggunakan duit. Tapi kita kenakan